tenaga semula jadi, dan tenaga semula jadi ini juga ada dalam badan manusia di mana kita perlukan tenaga tersebut untuk melakukan kerja sehari kita. Dan bagaimana untuk mendapatkan tenaga ini pastinya melalui darah kita yang akan membawa sumber-sumber yang kita makan untuk ditukar menjadi tenaga. Cumanya sekarang ini adakah darah itu mencukupi untuk mereka yang benar-benar memerlukan? Dan untuk pengetahuan anda semua, esok sebenarnya merupakan Hari Penderma Darah Sedunia 2023. Jadi kita nak bercakap lebih lanjut berkenaan dengan sambutan hari ini dan juga apakah antara aktiviti yang dilaksanakan bersama kami hari ini di studio, iaitu Dr. Tun Maizura Muhammad Fatullah selaku Timbalan Pengarah 1 Pusat Darah Negara. Assalamualaikum dan selamat pagi, Doktor. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, topik derma darah bukan topik yang baru. Ramai juga sudah melalui proses derma darah ini, alhamdulillah. Cumanya kalau Doktor boleh kongsikan terlebih dahulu bagaimana setakat ini bekalan darah di Malaysia, adakah mencukupi atau masih memerlukan promosi kepada orang ramai untuk menderma darah dan sebagainya? Okey, alhamdulillah bekalan darah di Pusat Darah Negara dan seluruh negara berada dalam keadaan yang memuaskan. Namun begitu, kita sentiasa berharap masyarakat di luar sana terus tampil untuk menderma darah kerana mereka tak perlu nak menunggu sehingga ada rayuan untuk menderma darah baru nak tampil, sebab kita sentiasa kena pastikan yang stok kita ni sentiasa cukup pada setiap masa. Sekarang ini bagaimana? Adakah mencukupi atau mencukupi? Semua kumpulan darah, alhamdulillah. Sebab pernah satu ketika kita kekurangan darah, terutama sewaktu pandemik COVID-19 kan. Ramai yang jatuh sakit dan sebagainya. Okey, bersama dengan Hari Penderma Darah ini, apa antara aktiviti yang dilakukan oleh pihak doktor sendiri untuk melakukan promosi kepada orang ramai untuk menggiatkan lagi ataupun lebih banyak menderma darah? Baik, untuk sempena Hari Penderma Darah Sedunia pada 14 Jun esok, pelbagai aktiviti promosi yang sedang kami lakukan. Sebenarnya aktiviti promosi tentang pendermaan darah, pendidikan ni actually ongoing sepanjang masa, tetapi hype-nya ialah semasa bulan Jun ini. Jadi sambutan peringkat kebangsaan akan diadakan di Johor Bahru sebagai tuan rumah pada 18 Jun. Manakala untuk peringkat wilayah persekutuan pula akan diadakan esok di Ion Wang Semaju. Apa antara aktiviti yang akan dilaksanakan? obviously terang-terang sekali derma darah antara salah satu aktiviti. Ada pelbagai aktiviti yang kami sediakan, antaranya adalah satu majlis penganugerahan untuk para penderma darah kita yang sudah tentu banyak berkorban masa mereka untuk menderma darah berdasarkan frekuensi mereka menderma. Dan selain daripada itu terdapat juga booth-booth pameran dan juga health talk ataupun pendidikan tentang pendermaan darah sebagai satu kesedaran untuk masyarakat di luar sana untuk menderma darah. Terdapat juga pertandingan-pertandingan seperti pertandingan infografi, video pendek dan sebagainya. Dan untuk di Johor pula, iaitu pada 18 Jun ini akan diadakan di Persada International Convention Center di Johor Bahru pun ada majlis. This is actually a kolaborasi sebenarnya bersama dengan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. So adanya majlis penganugerahan, tarian kebudayaan ini mempersembahkan keunikan di Johor itu sendiri. Selain daripada kempen derma darah. Okey, adakah terdapat sebarang kerjasama bersama dengan NGO untuk menyebarluaskan lagi promosi kempen derma darah ni? Sudah tentu. Sebab aktiviti promosi ini tidak harus terbeban kepada Kementerian Kesihatan sahaja. Kita memerlukan sokongan daripada pelbagai lapisan masyarakat, agensi, NGO, badan kerajaan dan sebagainya untuk mereka sama-sama membantu Kementerian Kesihatan sama ada dari segi mempromosi ataupun menganjurkan kempen derma darah itu sendiri secara berkala. Akan dibentangkan kertas putih kesihatan, katanya untuk melakukan reformasi terhadap sektor kesihatan di negara kita. Harapan daripada Puan sendiri, apabila kertas putih itu nanti dibentangkan, bagaimana ia boleh membantu sikit sebanyak dalam kategori menderma darah ini? Jadi kita menyasarkan agar masyarakat di luar sana dapat menjaga kesihatan mereka dengan baik. Dengan keadaan kesihatan yang baik, barulah mereka layak untuk menderma darah. So sangat-sangat penting masyarakat
mempunyai sifat tanggungjawab sosial ya untuk membantu pesakit di luar sana. So untuk mereka kekal sebagai penderma darah yang regular, sudah tentunya mereka harus mengelak daripada penyakit-penyakit non-communicable seperti kencing manis, sakit jantung dan sebagainya. Kerana dengan penyakit sedemikian, sudah tentu mereka tak layak untuk menderma. Okey, apa antara kelebihan? Sebab kadang-kadang bukannya mereka tak layak, takut jarum alasannya. Banyaklah alasannya doktor. Kenapa ramai lagi di luar sana yang mungkin tidak berani untuk tampilkan diri mereka dan juga menderma darah. Jadi kalau kita cerita kepada mereka tentang kelebihan menderma darah ini, barangkali akan menimbulkan satu rasa minat untuk mereka hadirkan diri ke mana-mana pusat menderma darah dan sebagainya. Jadi saya elok daripada doktor sendiri terangkan apa sebenarnya kelebihan apabila seorang individu itu menderma darah. Baik, ya memang kita tidak dapat sangkakan adanya mitos-mitos seperti takut jarum ataupun menderma darah akan menyebabkan seseorang mendapat kegemukan ataupun mendapat jangkitan. Ya, sebenarnya itu semua adalah fakta yang tidak benar. Jadi pasal itu pendidikan yang berterusan tu sangat penting untuk kita educate, terutama yang mereka yang tak pernah menderma. Bila mereka tak pernah menderma, pelbagai salah anggapan telah berlaku. So antara kelebihan untuk menderma darah ni adalah pertama, kalau anda menderma setiap 3 bulan, dia dapat mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular atau jantung. Dan seterusnya dapat kita ketahui kumpulan darah kita. Macam ujian medical examination yang ringkas, seperti ujian hemoglobin, ujian kumpulan darah. Kita akan periksa tekanan darah juga. So daripada situ pegawai perubatan kita akan counsel one to one bersama dengan mereka. So akan go through soalan-soalan dan sebagai satu saringan untuk mereka detect sebarang masalah kesihatan. Ya. Banyak kelebihan bukan sahaja membantu mereka memerlukan darah, malah yang memberi darah itu juga akan mendapat banyak faktor ataupun kelebihan-kelebihan lain sekiranya anda menderma darah. Cumanya kekerapan itu adakah memang wajib 3 bulan sekali atau bagaimana doktor? Baik, untuk Hari Penderma Darah Sedunia, tema kali ini adalah sebenarnya give blood, give plasma, share life, share orphan, ataupun in bahasa Malaysia, derma darah, derma plasma, derma berterusan demi kehidupan. So fokus kali ini adalah untuk menyasarkan pesakit-pesakit yang memerlukan transfusi darah sepanjang hayat mereka. Contohnya thalassemia, ya, ataupun penyakit-penyakit yang inherited seperti hemofilia. Mereka kerap pendarahan. So penting untuk masyarakat di luar sana untuk tahu pentingnya derma darah secara berkala setiap 3 bulan. Kalau kita menderma secara berkala, so tabung ini dapat membantu tabung darah mempunyai darah yang mencukupi, selamat dan berkualiti untuk kita berikan kepada pesakit-pesakit sebegini. Selalunya the driving factor sebelum ini kita masyarakat familiar dengan sel darah merah, kan, anda derma 1 beg. Tapi kali ini kita juga fokus bukan saja derma sel darah merah tetapi plasma. So plasma ni penting sebab kita akan menghantar plasma ke kilang vaksinasi untuk kita proses menjadi ubat-ubatan yang digelar plasma derived medicinal product. So jadi mereka boleh menderma whole blood atau darah utuh ataupun menderma sejenis pendermaan khas iaitu plasma apheresis. Tapi dimasukkan dalam kategori menderma darah lah. Ya, betul. Kalau derma darah yang biasa tu setiap 3 bulan. Kalau menderma darah apheresis setiap 2 minggu. Setiap 2 minggu, okey. Ya. Kita sebenarnya pernah bawa topik ini dulu di Syiarat Pergi Malaysia berkenaan pendermaan plasma ini juga memberikan manfaat kepada mereka yang memerlukan. Jadi sedikit harapan ringkas daripada doktor sendiri bersama dengan sambutan Hari Menderma Darah ini. Baik, sempena Hari Penderma Darah Sedunia, saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kita kepada semua penderma darah di luar sana serta penganjur-penganjur kempen derma darah kerana sokongan yang mereka berikan kepada tabung-tabung darah seluruh negara untuk memastikan bekalan darah adalah mencukupi dan selamat. Okey, baik. Terima kasih Dr. Maizura sendiri hari ini untuk berkongsi berkenaan Hari Penderma Darah Sedunia. Semoga dapat memberikan manfaat untuk anda. Jangan lupa ada sambutannya esok dan juga di Johor nanti pada 18 Jun. Semoga semua rakyat Malaysia dapat menjadi penderma darah dan juga menjalani kehidupan yang lebih sihat selepas ini. Seterusnya kami dah bawa anda ke laporan haji bersama